Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Sazwan bin Saiful Azgal. Nombor matrik saya 058491. Nama saya Muhammad Adwad bin Muhammad Alwi. Nombor matrik saya ialah 058522. Nama diberi Nur Atira binti Muhammad Khairudin. Nombor matrik saya 057303. Nama saya ialah Nasra binti Rashid. Nombor matrik 057099. Nama saya Nordana Zaika binti Abdul Malik. Nombor matrik saya 057300. Saya dari kumpulan 8. Kumpulan kami mendapat tajuk Anycubic Mega i3 3D. Anycubic i3 Mega 3D ini merupakan output device yang di mana ia dapat menghasilkan dan mengeluarkan produk daripada data yang diolah oleh input device. Anycubic i3 Mega 3D ini juga adalah sebuah pencetak yang dapat mencetak cetakan 3D dan juga ia diperbuat daripada logam. Pencetak ini juga mudah dipasang dan juga hanya mengambil beberapa minit sahaja oleh kerana ia hanya menggunakan 8 skru dan juga sambungan 3 wayar sebelum menggunakannya. Anycubic i3 Mega 3D ini dicipta untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan juga dapat menghasilkan kuantiti yang banyak. Selain itu, pencetak ini mempunyai pembinaan yang stabil dan juga mempunyai tahap resolusi lapisan yang halus sehingga 0.05 mm. Tambahan lagi, ia dapat menyokong pelbagai bahan filamen seperti PLA, ABS, high impact polystyrene dan juga kayu. Baiklah, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana Anycubic i3 Mega 3D ini bekerja.
Sebelum kita mulakan percetakan kita, kita perlu pilih dan membuat setting pada device supaya produk yang akan kita cetak nanti tidak akan berlaku sebarang permasalahan. Dan ia juga menggunakan bahan filamen sebagai bahan untuk mencetak. Produk yang sudah siap dicetak, ia tidak melekat ketika kita mahu mengambilnya. Akhir sekali, Anycubic i3 Mega 3D ini adalah satu inovatif yang dicipta untuk menambah baikkan lagi kualiti kehidupan dan juga menyumbang kepada pembangunan sosial. Seterusnya, saya akan terangkan tentang fungsi Anycubic Mega i3 3D. Fungsi utama teknologi ini ialah untuk mencetak sesuatu data dalam komputer kita kepada bentuk 3D. Selain itu, fungsi teknologi ini sangat bagus kerana kita dapat melihat data kita dengan lebih dekat dan lebih terperinci bersifat sudut. Seterusnya, Anycubic Mega i3 3D ini dapat kita hasilkan sebagai replika dengan lebih mudah. Cara teknologi ini berfungsi, kita perlu hubungkan Anycubic ini dengan komputer kita. Kita hanya perlu menggunakan USB dan download software. Seterusnya, dekat seluruh Anycubic ini terdapat modal Anycubic ini di mana kita akan letak dakwah Anycubic ini. Dakwah ini kita akan guna PNF filament iaitu sejenis plastik yang kuat. Seterusnya, dekat depan Anycubic ini ada screen flashlight yang mana kita boleh kawal Anycubic ini. Kita set up, stapling, pause dan sebagainya. Seterusnya, cara Anycubic ini mencetak ialah dekat keluarkan notebook itu, dia akan bergerak dan mengeluarkan notebook menjadikan PNA filament. Dalam masa yang sama, tablet platform kat bawah tu akan bergerak ke depan dan ke belakang sehingga memiliki replika yang kita nak. Saya pula akan menerangkan tentang harga-harga Anycubic Mega i3 3D. Terdapat pelbagai ukuran harga yang ditawarkan oleh penjual-penjual terhadap device ini. Device ini mempunyai harga lingkungan daripada RM1,000 hingga ke RM3,000. Antara nilai yang saya dapati di laman web Shopee adalah bernilai RM1,350 yang dijual di Selangor. Anda semua merasakan harga itu sangatlah mahal, hingga ke RM1,000 hingga ke RM3,000. Tapi kalau anda fikir betul-betul, harga itu adalah harga yang berbaloi untuk dijual kerana ia mempunyai function yang tertentu. Saya pula akan menerangkan tentang kelebihan-kelebihan Anycubic Mega i3 3D. Okey, kelebihan dia yang pertama ialah pencetak ini dia mampu memasang program curah
yang berfungsi pada gilirannya memberikan akses ke alat yang mudah untuk memotong dan mengubah model secara bebas. Pencetak ini juga, ia mempunyai buatan profesional yang sangat bagus yang menjadikan komposisinya yang kemas dan berguna. Kemudahan yang cukup besar ini, dia dapat mencetak terus dari kad SD yang menjadikan ia bebas sehingga dapat digunakan untuk tujuan yang lain. Bukan itu sahaja. Selepas proses penyejukan, cetakan dikeluarkan dengan sangat mudah. Okey, jadi hari ini saya akan menerangkan keburukan Anycubic Mega i3 3D. Pencetak ini agak bising semasa bekerja menyebabkan sedikit terganggu. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menukarkan kipas. Akan tetapi kita kena ingat bahawa untuk tidak menetralkan gangguan akustik tersebut, kita tidak boleh mengorbankan kecekapan peranti Anycubic Mega i3 3D kerana itu adalah keutamaannya. Ada yang mengadu bahawa Pak CZ mempunyai permukaan yang sedikit tidak rata kerana sambungan enjin yang terlalu kaku dengan skru trapezium. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan penyambut elastik yang terdapat di pasaran. Masalahnya juga boleh menyebabkan oleh tester meja titik-titik kecil yang menutup permukaan meja seharusnya menjamin lekatan yang ideal. Tetapi akibatnya setelah melakukan cetakan, sukar untuk merobek elemen tertentu dari meja. Kita harus menunggu sehingga permukaan yang dipanaskan menjadi sejuk dan masalahnya hilang. Tetapi ketidaknyamanan kecil ini biasa tidak diganggu kebanyakan pengguna. Walaupun begitu, mesti diingat bahawa peralatan tersebut mempunyai banyak bahagian yang dapat digerakkan dan ini sekiranya eksploitasi jangka panjang dan kerap hanya akan hancur. Jadi pencetak 3D Anycubic boleh menyebabkan jari atau tangan kita melecur ketika menyentuh bahagian bahan cetakan kerana device ini menghasilkan suhu yang tinggi. Tunggu sehingga objek yang dicetak sejuk sebelum mengeluarkan jari dari platform binaan. Anycubic i3 Mega 3D ini juga digunakan dalam industri fashion supaya dapat menghasilkan pelbagai jenis produk yang berkaitan dengan fashion seperti pakaian dan juga aksesori-aksesori yang digunakan dalam dunia fashion. Beberapa mereka fashion pada zaman yang maju kini sedang bereksperimen dengan memakai fashion yang bercetak 3D daripada topi, headpieces untuk pakaian, kasut dan juga perhiasan. Antara salah satunya adalah Iris Van Herpen yang telah mereka beberapa bentuk yang menarik untuk koleksi fashionnya. Bukan itu sahaja, beberapa mereka fashion memberi tumpuan kepada reka bentuk kostum. Antara salah satunya adalah Iron Man suit. Apa yang boleh pencetak 3D ni buat? Okey, secara teorinya, apa sahaja yang boleh digambarkan secara digital boleh dicetakkan. Ia digunakan secara meluas.
antaranya dalam sektor industri. Contoh yang pertama ialah NASA. NASA telah menggunakan percetakan 3D untuk membina bahagian roket dan kapal angkasa. Para saintis sudah mengkaji bahawa pencetak 3D ni boleh digunakan dalam graviti SIFA di stesen angkasa antarabangsa. Contoh yang kedua ialah syarikat seperti Boeing sebenarnya menggunakan pencetak 3D untuk membina bahagian pesawat sebenar. Syarikat-syarikat automotif secara meluas menggunakan percetakan 3D untuk membina prototipe untuk enjin dan bahagian-bahagian lain kenderaan. Contoh yang ketiga ialah percetakan 3D digunakan untuk mencipta prototipe senjata yang mampu menembak dengan menggunakan peluru yang sebenar. Ia juga boleh digunakan untuk memalsukan barang kemas dan seni. Memang benar, percetakan 3D boleh digunakan untuk membuat senjata secara pukal atau bahkan dapat digunakan untuk menempa seni dan barang perhiasan yang bernilai tinggi. Salah satu cara untuk menggunakan penggunaan secara haram adalah untuk mendapatkan lesen pembuatan bagi mereka yang membeli pencetak 3D. Seterusnya, untuk industri pembuatan makanan, apa yang KIP ini boleh tolong? Dengan KIP ini dapat menghasilkan berbagai replika makanan. Ini dapat memudahkan untuk presentation dan dapat tengok lebih jelas. Replika ini sangat membantu untuk membangun kek kepada orang ramai dan ianya lebih banyak. Contoh replika makanan yang dihasilkan: aiskrim, buah-buahan, burger, donat dan sushi. Printer 3D juga boleh mencetak makanan sebenar. Antara yang berjaya dihasilkan: daging, coklat, biskut, pizza dan pasta. Okey, seterusnya Anycubic Mega H3 3D digunakan di dalam bidang perubatan. Contohnya pakar perubatan dan juruteknik perubatan menggunakan percetakan 3D untuk membuat statik, alat bantu pendengaran, gigi buatan dan kraft tulang, serta meniru model organ, tumor dan struktur badan dalaman yang lain dari imbasan CT sebagai persediaan untuk pembedahan. Satu contoh yang baik ialah projek Daniel yang mencetak 3D kaki dan tangan palsu untuk masa keganasan di Sudan. Selain itu, pencetak 3D yang dibangunkan yang boleh meletakkan lapisan sel untuk membuat organ tiruan seperti buah pinggan dan saluran darah. Bukan itu sahaja, Anycubic Mega H3 3D dapat menghasilkan peralatan bedah yang lebih steril. Instrumen operasi yang dapat dihasilkan meliputi forceps, pisau bedah dan hemostat. Presisi dan ukuran yang dihasilkan hampir serupa dengan instrumen aslinya. Instrumen ini dapat membantu mencegah kerosakan jaringan pada operasi yang melibatkan jaringan kecil. Bagi saya, device ini sesuai digunakan dalam bidang pembinaan. Hal ini kerana ia dapat membina seluruh sudut di dalam pembinaan. Ia akan mengurangkan kos pembelajaran dan kos untuk upah pekerja. Di samping itu, ia dapat membina komponen-komponen yang kompleks. Selain itu, device ini dapat membantu kontraktor untuk merancang idea-idea mereka
supaya pembinaan mereka lebih teratur. Hal ini akan menjadikan pembinaan mereka lebih cantik dan menarik. Seterusnya, device ini sesuai untuk menjalankan pembinaan di kawasan-kawasan yang berbahaya yang tidak sesuai untuk tenaga pekerja seperti di angkasa lepas. Saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.